Buletin Didik 8 Julai bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Pasukan Inovasi Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib Kuantan Smart dinobatkan sebagai juara bagi kategori sains hayat peringkat menengah di pertandingan inovasi antarabangsa untuk saintis muda. Pasukan yang diterajui 5 pelajar itu menampilkan inovasi hijau menggunakan daun kari untuk mencegah denggi. Pasukan inovasi SMART itu disertai Ariana Sofia selaku Ketua Kumpulan serta Muhammad Hafiz, Alia Natasha, Nurul Kistina dan Said Naqib. Mereka turut menerima anugerah khas dalam pertandingan yang diadakan di Bandung, Indonesia secara dalam talian itu. Pasukan itu berkongsi pingat emas berserta 4 lagi peserta antarabangsa. Pada tahun ini, pertandingan inovasi antarabangsa untuk saintis muda disertai 20 negara, antaranya Korea Selatan, Turki, Brazil dan Amerika Syarikat. Ia adalah platform untuk pelajar Islam yang kreatif dari pelbagai negara untuk berkongsi pada masa yang sama menampilkan projek masing-masing demi mencapai impian selain mendorong dan meningkatkan kualiti ke arah pembangunan dunia. Sebagai langkah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan ketika PDPR, seorang guru kreatif menggunakan boneka anak patung dalam teknik pengajaran pemulihan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pendekatan itu ternyata memberi suasana pembelajaran yang unik bagi mengelakkan pelajar merasa jemu apabila mengikuti sesi pembelajaran PDPR. Bagi guru pemulihan khas Vidya Wayuni Abdul Kamis, pendekatan itu digunakan untuk berinteraksi dan mendidik anak muridnya yang dikenal pasti memiliki tahap penguasaan yang rendah seperti tidak pandai membaca dan mengenal huruf. Guru Sekolah Kebangsaan Indah Sabah Tawau itu dapat melihat peningkatan ketara murid yang menyertai PDPR sewaktu dia menggunakan kaedah itu. Dan murid-murid pemulihan ini ke dalam program pemulihan khas adalah dengan melalui beberapa proses lah. Pertama sekali, murid-murid ini akan dicalonkan terlebih dahulu oleh guru subjek ataupun guru kelas. Okay. Itu pun setelah berada di dalam kelas tahun 1 selama lebih kurang 6 bulan ataupun pada semester yang pertama. Kemudian sekiranya murid-murid itu tidak dapat melepasi tahap penguasaan yang sepatutnya, selalunya kepada tidak pandai membaca lah ataupun tidak kenal huruf, maka murid-murid ini akan dicalonkan ke program pemulihan khas. Sekolah Kebangsaan Indah Sabah mempunyai seramai 40 murid yang mengikuti program pemulihan khas terdiri daripada tahun 1 sehingga tahun 4. Selain masalah talian yang tidak konsisten, Cikgu Widya turut menghadapi kengkangan dalam sesi PDPR apabila ada murid tidak memiliki atau berfungsi peranti. Bagaimanapun, di sebalik kengkangan itu, mereka masih dapat mengikuti kelas melalui pemberian modul pembelajaran. Jumlah murid pemulihan khas yang berada di SK Indah Sabah telah dapat dikurangkan. Daripada jumlahnya 66 orang, telah berkurang kepada 32 orang pada awal tahun Januari. Widya yang berkelulusan ijazah sarjana muda bidang pemulihan menganggap mengajar pelajar luar bandar adalah satu cabaran. Bagaimanapun dia sentiasa berusaha menambah ilmu untuk memastikan pelajar didikannya berjaya menguasai 3M sebagai asas pendidikan. Lepas tu yang ini dia campur budaknya. Ini Bersua kembali, Malaysia berjaya memberikan 1 juta suntikan vaksin COVID-19 hanya dalam tempoh 3 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah itu termasuk 375,842 dos suntikan vaksin yang diberikan semalam. Perkara itu dimaklumkan Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi hantaran di Twitternya. Perkara sama turut dijelaskan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba membabitkan lebih 375,000 dos suntikan vaksin semalam adalah jumlah tertinggi diberikan dalam sehari setakat ini. Daripada jumlah itu, 168,047 adalah dos kedua.
5 negeri tertinggi yang mencatatkan pemberian dos pertama dan kedua adalah Selangor dengan 80,609 orang, ia disusuli Sarawak 72,971 orang, Kuala Lumpur 55,952 serta Negeri Sembilan dan Johor masing-masing lebih 22,000 orang. College Universiti Yayasan Pahang UCYP menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Malaysia Robotics and Automation Society MyRES dalam usaha mengembangkan bidang robotik dan otomasi melalui penawaran kursus jangka pendek dan sijil profesional. Kerjasama itu merupakan sebahagian daripada proses pembangunan UCYP menuju status sebagai universiti penuh menjelang tahun 2023. MOU tersebut ditandatangani oleh Naib Chancellor UCYP Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad bin Haji Zainuddin dan Presiden MyRES Dr. Iskandar Baharin. Kerjasama ini bakal menjadikan UCYP sebagai sebuah pejabat satelit yang akan berfungsi untuk mengembangkan bidang robotik dan otomasi melalui penawaran kursus-kursus jangka pendek dan sijil profesional yang akan memberi manfaat melalui program pendidikan sekaligus dapat memenuhi keperluan latihan maupun perundingan dalam bidang otomasi kepada pemain industri Malaysia dan pelbagai negara ASEAN. Kerjasama ini juga bakal meletakkan UCYP sebagai jenama global dalam bidang robotik dan AI atau kecerdasan buatan. Pusat satelit MyRES UCYP ini dijangka akan memulakan operasinya bulan ini. Tutup bukan sebarang tutup, tutup kuali dari tembaga. Hidup bukan sebarang hidup, hidup berbudi, matinya mulia. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah hari ini meringankan beban keluarga asnaf yang tidak mampu membeli alat peranti untuk digunakan ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. 670 unit peranti komunikasi atau tablet diagihkan kepada pelajar yang menetap dan bersekolah di wilayah Ketengah dan 230 unit lagi diberi kepada mereka yang tinggal di luar wilayah agensi itu. Pelajar yang terpilih menerima sumbangan itu menzahirkan rasa syukur selepas berdepan dengan kepayaan untuk mengikuti PDPR kerana tidak mempunyai peranti atau alat komunikasi. Terima kasih sebab bagi saya tablet ni, saya sangat bersyukur lah. Terima kasih banyak. So tablet ni macam mana? Boleh macam dengan ada tablet ni? Dengan ada tablet ni, saya boleh belajar bersungguh-sungguh lah. Terima kasih. Selama ni saya belajar guna telefon mak je. Lepas tu ni dah dapat tablet ni, bolehlah berkongsi dengan adik-adik untuk belajar. 900 peranti itu diserahkan oleh pengurusi Ketengah, Senator Datuk Razali Idris. Okey, sasaran kita sebenarnya dalam wilayah Ketengah. Sasaran kita satu family mesti ada satu tablet. Itu sasaran Ketengah. Selain daripada kita bantuan daripada kerajaan negeri, kita akan membantu sedikit sebanyak supaya setiap keluarga sekurang-kurangnya satu tablet mesti ada. Mungkin kerajaan negeri pun berwawasan yang sama, tapi pada kita, untuk wilayah kita, insya-Allah kita akan laksanakan tugasan ini. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Marang secara pandu lalu. Turut hadir Pengurus Besar Ketengah Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa. Warga asing berbahasa Melayu tidak asing lagi di Malaysia. Namun lebih unik apabila mereka mampu menguasai logat negeri di negara ini. Dua individu berasal dari Tajikistan dan Syria ini berkongsi pengalaman mempelajari bahasa Melayu terutamanya dialek utara. Abdul Loeva Sabrina Habibul Loevna berasal dari Tajikistan, mula berada di Malaysia sejak berusia 8 tahun. Mengakui kesukaran berkomunikasi dengan rakan lain berikutan tidak fasih berbahasa Melayu dan Inggeris menjadikan Sabrina nekat mendalami bahasa kebangsaan. Awal-awal mai tu memang nak kata cakap jangankan bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun tak boleh langsung. Inggeris pun sikit pun saya tak boleh sebab memang saya mai kecil-kecil tu memang dah saya cuma tahu bahasa saya sendiri je.
So masa awal-awal mai tu ayah saya dengan mak saya tolonglah mak saya ajar bahasa Inggeris, ayah saya tolong ajar bahasa Melayu sikit-sikit sampai dah boleh masuk sekolah. Bila dah masuk sekolah memanglah budak-budak semua pelik lah sebab tiba-tiba tengok macam ada orang putih apa ni kan. Abdul Kadir Ahmad Bawa Dikji ketika menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang mempelajari dialek utara bagi memudahkan komunikasi dengan orang tempatan. Dialek utara dipelajarinya melalui rakan serta keluarga angkat. IP hospital kan, sebab kami Medan kena pergi hospital. So lepas tu IP hospital ada macam mak angkat. So hi ma, kalau dia tengok saya. dia matron Aziza. So and ada matron Paramis. Semua macam tolong and Dato' Ali. Semua macam dok tolong saya lah masa saya buat projek saya ke sana. So masa tu kena cakap dengan orang besakit. So kalau susah nak cakap bahasa orang putih, susah orang nak faham. So lepas tu macam ajak sikit-sikit, belajar sikit-sikit. Boleh lah. Kedua-dua mereka mengakui berdepan pengalaman lucu apabila terdapat orang tempatan terkejut dengan kebolehan mereka bertutur logat tempatan. Situasi kalau macam orang terkejut tu memang selalulah sampai sekarang pun masih lagi terjadi. Tapi kalau nak kata yang macam saya dengar orang cakap tak baik pasal saya dalam bahasa belakang saya dalam bahasa Melayu, lepas tu saya counter balik saya cakap dalam bahasa Melayu, kenapa? Setakat ni tak pernah lah, tapi cuma yang dengar tu macam apa, orang kata tengok orang putih macam tu je lah. Lepas tu saya macam contoh kat kedai ke apa kan, ataupun kalau pernah banyak kali kat kedai makan nak beli kedai makan tom yum kan biasanya. Tom yum juga lah. Ya, saya suka tom yum. So saya pergi tu diorang akan macam ni lah, macam hang pergilah, aku tak tahu cakap English. Lepas tu sekali mai depan saya cakap macam ni, terkejut lah, kata lah boleh cakap Melayu rupanya. Mereka optimis dan mengambil ia sebagai perkara positif. Abdul Kadir dan Sabrina dalam masa yang sama seiring menggalakkan warga asing yang mengunjungi Malaysia untuk mempelajari bahasa Melayu. Mereka berpendapat tidak salah untuk mempelajari bahasa tempatan kerana ia adalah satu bonus. Putih kapas boleh dilihat, putih hati berkeadaan. Maksudnya, kejujuran seseorang hanya dapat dilihat pada tingkah laku atau perangainya sahaja. Bersu kembali berita sukan. Persekutuan Sukan C CGF hari ini sebulat suara bersetuju menunda tamasya Sukan C ke-31 Vietnam hujung November depan ke satu tarikh baru pada tahun 2022. Perkara itu disahkan Majlis Olimpik Malaysia MOM menerusi kenyataan rasmi penundaan petang tadi. Keputusan penundaan itu dicapai selepas mesyuarat Persekutuan Sukan C CGF bersama 10 negara bersetuju dengan keputusan terbaru itu. Buat masa ini mereka masih lagi belum mendapat keputusan daripada pihak kerajaan. Namun saya telah mencadangkan kepada mesyuarat tadi kerana melihat daripada lenggok Vietnam bahawa mereka pertama mereka nampaknya mereka tidak mahu mengadakan Sukan C pada tahun ini. Sehubungan itu, CGF memberi masa 10 sehingga 14 hari kepada penganjur Vietnam untuk kembali dengan tarikh baru yang akan dipersetujui pada tahun 2022. Bahang saingan atlet negara ke Sukan Olimpik Tokyo kian membara dengan skuad pelayaran menjadi kumpulan pertama kontingen Malaysia berlepas ke Jepun, iaitu menjelang tamasya yang berlangsung pada 23 Julai sehingga 8 Ogos ini. Skuad pelayaran yang dibarisi 4 atlet dan 3 jurulatih berlepas ke Tokyo menaiki pesawat Malaysia Airlines pada jam 9.50 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Cabaran negara akan diketuai Khairul Nizam Muhammad Effendi bagi acara laser lelaki.
Selain Nur Shazrin Muhammad Latif, laser wanita, Nur Aisyah Jamil dan Juni Karima Nur Jamali dalam acara International 470 pada Tamasya Olimpik nanti. Turut mengiringi perlepasan mereka ialah Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syafawi Ismail, Presiden Persatuan Pelayaran Malaysia MSA, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim dan Ketua Pegawai Operasi Malaysian Airlines Berhad, Ahmad Lukman Muhammad Azmi. 3 hari kuarantin akan berlaku di sana, di mana mereka tidak boleh berjumpa dengan tim lain ataupun pasukan lain. Makan pun dimaklumkan makan pun berasingan. Jadi pihak Tokyo Organizing Committee telah pun setkan dia peraturan, jadi kita just follow aja. Acara pelayaran dijadualkan berlangsung pada 25 Julai sehingga 4 Ogos. Skuad pelayaran negara berlepas awal bagi membuat persiapan logistik, latihan dan paling penting membiasakan diri dengan cuaca dan persekitaran di venue. Seterusnya ke bola sepak Liga Juara-Juara Asia, Wakil Tunggal Negara Johor Darul Ta'zim JDT menamatkan kempen dengan menduduki tangga ketiga kumpulan G selepas seri tanpa jaringan menentang kelab Thailand Ratchaburi FC. Seharusnya JDT di depan pada minit yang ke-7, namun percubaan Syafiq Rahim gagal menepati sasaran. Kelekaan benting juga kerap mencemaskan JDT. Mujur Farizal Marlias dalam prestasi terbaik menafikan asakan Ratchaburi. Aksi berbalas serangan berterusan selepas rehat, namun kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan. Pada satu lagi pertemuan kumpulan G, kelab Jepun Nagoya Grampus gagal mencatat kemenangan bersih 6 perlawanan berdepan wakil Korea Selatan Pohang Steelers. Nagoya di depan pada minit yang ke-51 menerusi Naoki Maeda. Namun 2 minit sebelum permainan tamat, Boris Tashti mengukum kesilapan pertahanan Nagoya untuk gol penyamahan Pohang. Dengan 11 mata, Pohang masih berpeluang untuk mengiringi Nagoya ke fasa kalah mati selaku 3 pasukan di tangga kedua terbaik, manakala JDT akur di tangga ketiga cuma mampu mencipta 1 kemenangan. England akhirnya menamatkan penantian untuk ke aksi final sejak bergelar juara Piala Dunia 1966. Skuad The Three Lions mara ke perlawanan akhir Euro 2020 selepas menundukkan Denmark 2-1 dan bakal membuat perhitungan menentang Itali pada Isnin ini untuk penentuan juara. Stadium Wembley yang menjadi kebanggaan England dibanjiri lebih 66,000 penyokong, iaitu jumlah terbesar acara sukan di Britain sejak 16 bulan yang lalu. Henry Kane selaku Kapten England memburu tiket sulung final Euro, manakala Simon Kjær mengetuai Denmark cuba mengulangi kejayaan muncul juara 1992. Dan Denmark terlebih dahulu di depan menerusi sepakan percuma Mikkel Damsgaard pada minit yang ke-30 yang menewaskan kekebalan penjaga gol Jordan Pickford yang belum pernah bolos dalam 6 perlawanan. Bagaimanapun, 9 minit kemudian kedudukan kembali seimbang susulan Kjær tertampan bola ke gawang sendiri apabila cuba menghalang hantaran lintang Bukayo Saka. Perlawanan berlarutan ke masa tambahan dan kekasaran ke atas Raheem Sterling pada minit yang ke-103 menghadiahkan sepakan penalti buat England. Sepakan Kane berjaya ditampan Kasper Schmeichel, namun bola kembali kepada Kane yang pantas menolak masuk untuk gol kemenangan England. Kemenangan 2-1 membawa barisan Gareth Southgate ke perlawanan akhir pertama kejuaraan Eropah mereka sejak 1960, juga mengubati kekecewaan terkandas pada separuh akhir pada tahun 1968 dan 1996. Visual luncur air hydrofoil mengakhiri paparan buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.